Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Evolusi Penduduk di Malaysia. Okey, evolusi penduduk di Malaysia terbagi kepada 4, iaitu penduduk dan kadar pertumbuhan, kelahiran, kematian dan migrasi. Untuk pengenalan, penduduk merupakan sekumpulan manusia yang mendalami atau menetap di sesuatu kawasan dalam tempoh tertentu. Jumlah penduduk ia sentiasa berubah dan tidak statik, kesan daripada faktor kelahiran dan kematian serta migrasi. Kadar pertumbuhan adalah merujuk kepada perubahan sama ada pengurangan atau pertambahan penduduk di sesuatu kawasan. Di negara membangun, kadar pertumbuhan penduduk semula tinggi kerana kadar kesuburan tinggi disebabkan oleh struktur umur penduduk muda, manakala di negara maju ia rendah kerana disebabkan struktur umur kebanyakan penduduk tua. Seterusnya, kelahiran. Kelahiran adalah satu tindakan atau proses beranak atau melahirkan anak. Selain itu, kadar kelahiran dinyatakan sebagai jumlah kelahiran bayi bagi setiap 1000 penduduk pada setiap tahun. Seterusnya, kematian. Kematian adalah jumlah kematian yang dibandingkan dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun bagi setiap 1000 penduduk. Dan akhir sekali, migrasi. Migrasi bermaksud penhijrahan seorang dari sesuatu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan menetap secara sementara atau kekal. Migrasi terbahagi kepada 2, iaitu migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Dalam kajian yang lepas membincangkan kajian mengenai konsentrasi ruangan taburan penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1980 hingga tahun 2000. Dalam kajian ini memfokuskan corak konsentrasi penduduk Semenanjung Malaysia yang berubah sejak tahun 1980 hingga tahun 2000. Selain itu, terdapat juga kajian lain yang mengupas tentang tingkat kesejahteraan sosial yang dikatakan mempunyai kaitan yang rapat dengan ciri kependudukan. Dalam kajian ini, tingkat kesejahteraan sosial dikatakan mempunyai hubungan sonsam peringkat peralihan demografi di sesebuah negara. Kajian tentang evolusi penduduk ditumpukan kepada seluruh negeri di Malaysia. Bahagian metodologi. Metodologi kajian ini bertujuan untuk memastikan objektif kajian dapat dicapai. Di dalam metodologi kajian ini, pekaji akan membincangkan tentang kaedah kajian yang digunakan dalam kajian ini. Kaedah kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah pengumpulan data. Sumber data terbagi kepada 2, iaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Di dalam kajian ini, sumber data yang digunakan hanyalah sumber data sekunder saja. Data sekunder yang digunakan dalam kajian ini ialah dari laman web rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia. Melalui laman web rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia, pekaji dapat memperolehi maklumat tentang kadar penduduk dan kadar pertumbuhan penduduk Malaysia dari tahun 1970 hingga 2019. Hasil dapatan kajian. Menurut Banci pada tahun 2020, kadar pertumbuhan penduduk di Malaysia menunjukkan peratusan menurun pada tahun 2019. Selain itu, kadar kelahiran dan kadar kematian juga menunjukkan peratusan menurun pada tahun 2019 berbanding tahun sebelumnya. Hal ini kerana kadar kelahiran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya adalah dasar kependudukan negara, taraf pendidikan dan perkahwinan lewat. Di samping itu, kadar migrasi pula menunjukkan kadar peratusan meningkat. Hal ini kerana dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya adalah faktor peluang pekerjaan, faktor kesihatan dan dasar kerajaan. Secara keseluruhan, evolusi penduduk di Malaysia merangkumi jumlah kadar pertumbuhan penduduk, kelahiran, kematian dan juga migrasi. Antara cadangan yang boleh dimanfaatkan untuk meningkatkan trend kadar pertumbuhan penduduk adalah menanam nilai tanggungjawab antara suami dan isteri, membentuk sikap mengutamakan keluarga, bantu keluarga yang mengalami masalah sub-fertility untuk mendapatkan anak, menurunkan kos kewangan dan meningkatkan masa untuk penjanaan anak yang ramai. Untuk mengurangkan kadar kematian adalah menghapuskan stigma penyakit kesihatan, melengkapkan masyarakat dengan ilmu pengurusan mental dan stres kepada semua peringkat umur, menggubalkan undang-undang untuk melindungi pekerja yang menghadapi penyakit sedemikian. Untuk mengurangkan migrasi khususnya pekerja asing adalah mengurangkan kota dalam setiap sektor pekerjaan dan memberi peluang kepada penduduk tempatan bagi mendapatkan pekerjaan
Seterusnya, mengurangkan pengangguran dan menjimatkan wang negara daripada terus mengalir keluar untuk membayar gaji pekerja asing.